أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليما وتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata musannif rahimullahu ta'ala, mudah-mudahan dirahmati Allah ke atasnya, wa nafa'ana bi'ulumihi, dan memberi manfaat akan segala ilmunya, fid daraini amin, di dalam dunia akhirat. Jadi kata musannif dalam kitab Safinatun Najah karangan Al-Syekhul Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami, pada tajuk apa? Saktah. Okey, pada tajuk saktah. Saktah ni maksudnya apa? Berhenti seketika dalam solat. Jadi saktah ni hukum dia tak wajib. Bukan rukun, sunat sahaja. Okey, jadi kata musannif faslun saktatus salati sittatun. Jadi ada 6 tempat tempat disunatkan kita berhenti seketika. Dia kata tamakninah. Dia kata tamakninah, dia adalah saktah, berhenti seketika, sunat sahaja. Jadi ada 6 tempat. Yang pertama kata musannif baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Okey, jadi bila kita dah takbir tu disunatkan kalau kita berhenti seketika dengan kadar subhanallah, dengan Allahu akbar, diam sekejap. Diam sekejap sebelum kita baca, barulah kita baca doa iftitah. Lepas tu sunat. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awuz. Di antara doa iftitah dan ta'awuz. Di antara doa iftitah dan juga kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sunat kita berhenti seketika lepas habis doa iftitah. Doa iftitah tu pun sunat. Bacaan sunat. Bukanlah rukun. Jadi bacaan sunat. Lepas tu baru kita berhenti seketika, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di sini dia panggil ada sunat, dipanggil sunat mustahaqqun. Sunat mustahaqqun dengan sunat mustahabbun. Sunat mustahaqqun, sunat yang kita kena buat ikut turutan. Baru dapat pahala sunat. Contoh, lepas kita angkat takbir, kita baca a'udzubillah dulu. Baru baca doa iftitah. Tak dapatlah pahala. Dia mesti doa iftitah dulu, baru kita baca a'udzubillah. Sebab apa? Sebab kita disunatkan baca ta'awuz ni bila kita nak baca Quran. Betul? And fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Allah sebut Quran. Jadi sekiranya kamu hendak membaca Quran, maka berlindunglah daripada syaitan yang direjam. Bila kamu nak baca Quran, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas kita baca a'udzubillah tu, baru kita baca Fatihah. Sebab Fatihah tu Quran, betul? Sama macam tadi kita zikir lepas maghrib. Ada kita baca a'udzubillah? Tak ada. Bila sampai surah Fatihah baru kita baca. And a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillah ni disunatkan sebelum kita nak baca Quran.
Okay, jadi doa iftitah berhenti seketika dengan kadar subhanallah. Lepas tu boleh kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab kita nak baca surah Fatihah dah ni. Okay, jadi sunat kita berhenti seketika. Kemudian tempat yang ketiga bila wa bainal fatihati wat ta'awuzi, di antara surah Fatihah dan ta'awuz. An a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti kejap. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita berhenti seketika. Janganlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah sunat tu. Sunat saktah. Saktah tu. Okey, tu di antara surah Fatihah dan ta'awuz. Yang keempat, tempat yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Di antara surah Fatihah dan lafaz amin. Jadi lepas habis tu waladdallin amin. Kita berhenti sekejap. Disunatkan kita saktah, berhenti seketika sebelum kita sebut amin. Macam tu. Tu pun sunat Kita cerita ni sunat ni, bukannya rukun, bukannya wajib. Okey, seterusnya tempat yang kelima, wa baina amina wa surah. Antara lafaz amin dan bacaan surah yang sunat lah lepas surah Fatihah tu. Dan habis amin, berhenti kejap, baru kita baca surah. Bismillah. Okey. Untuk imam lepas surah Fatihah disunatkan berhenti sebelum baca surah itu kadar, bukan subhanallah, kadar bacaan Fatihah. Itu beza. Pada amin dan nak baca surah kemudian, untuk imam disunatkan berhenti kadar Fatihah. Supaya makmum boleh baca Fatihah dulu. Okey, sunat dia lama sikit lah. Tapi waktu diam tu, diam ke? Tak lah. Imam tu bacalah apa yang patut nak baca. Nak zikir pun boleh, bacalah surah yang nak baca kemudian slow. Jadi disunatkan diam lama sikit. Dalam keadaan selepas amin dan juga surah selepas tu. Kalau kita nak baca disunatkan kadar Fatihah. Bukannya kadar subhanallah dah, kadar Fatihah. Yang terakhir, tempat yang terakhir disunatkan saktah apa? Wa baina surati war ruku'i. Di antara surah yang sunat dan rukuk. Dan habis je apa? Kufuwan ahad. Berhenti kejap, baru kita rukuk. Allahu akbar. Sunat. Saktah. Sunat jadi adalah kemahnya. Jadi kalau Fatihah amin dengan surah seterusnya tu panjang kadar Fatihah supaya makmum boleh baca Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu. Disunatkan. Tadilah lepas tu imam baca surah, makmum pun sibuk baca Fatihah. Memanglah wajib, rukun bagi orang yang muafiq, tapi sunat kita dengar kan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Sekiranya dibacakan Quran maka dengarlah. Fastami'u. Fastami'u ni dia beza dengan isma'u beza. Isma'u Allah guna fastami'u. Isma'u ni maksudnya dengar je lah. Dengar. Tapi kalau fastami'u ni dengar dan teliti. Perhati. Dengar betul-betul dan cubalah perhati. Tu fastami'u lah. Dia tak guna isma'u. Fasma'u. Allah tak kata fasma'u. Sebab tu kalau kita Quran, bila dengar Quran kena fastami'u lah. Dengar dengan kita perhati. Sebab tu kita kalau boleh, kalau rumah kita pasang ayat Quran, tak ada orang dengar, jangan pasang. Tak baik, makruh. Tak ada orang dengar, tutup. Macam tu. Sebab dia kita ada orang nak dengar. Lain kalau fasma'u, bolehlah pasang lah, siapa ada dengar. Tapi ni fastami'u ni baiknya bila dibaca Quran, dengar dan juga perhati. Bila perhati tak ada orang, tutup lah. Ada setengah orang dia baca pasang Quran dalam rumah 24 jam. Tak ada orang dengar pun, pasang. Tak baik lah. Tak molek. Okey. Jadi situlah ada 6 tempat yang disunatkan bagi kita untuk saktah, berhenti seketika. Okey, kalau dia nak tanya, beritahu
Okay, seterusnya rukun yang wajib tamak-ninah. فصل أركان التي تلزم فيها طمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. الطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله. Fasal ke-37. Rukun yang wajib tamakninah padanya ada 4, iaitu yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud. Tamakninah ialah diam, tetap setiap anggota pada tempatnya selepas bergerak, kira-kira sekadar ucapan subhanallah. Okey, jadi masuk pada tajuk tempat yang wajib. Ada soalan apa? Kalau kita pasang Quran waktu kita tidur boleh? Waktu kita tidur, tutuplah kalau tak dengar. Kalau tak ada yang dengar, tutuplah. Sebaiknya macam tu. Bukan kata haram, tak haram. Tapi perkara tu tak baiklah, makruh lah kalau tak ada orang nak dengar. Sebaiknya kita tutuplah. Kalau ada orang yang nak dengar, tak apa pasang. Okey, jadi rukun yang wajib tamak-ninah. Jadi tamak-ninah itu sendiri pun dah termasuk dalam rukun. Termasuk dalam rukun solat. Ada setengah kata tamak-ninah ni adalah rukun yang kita asing. Itu dipanggil apa? Khilaf pada lafaz sajalah. Dan kalau kata tamak-ninah tu asing, 17 lah rukun solat. Kalau kita sekali dengan rukun fi'li yang lain, dia akan jadi 13. Okey, jadi tempat dia apa? Faslun arkanul lati talzamu fiha tamakninatu arba'atun. Ada tempat-tempat. Ada 4 tempat yang wajib tamakninah. Yang wajib tamakninah. Kalau tak sahlah solat kita. Okey. Rukun yang wajib tamakninah padanya ada 4. Iaitu yang pertama ar-rukuk. Rukuk. Dia lepas kita rukuk, wajib berhenti. Wajib berhenti seketika. Dengan sekadar subhanallah. Tetap. Maksudnya tetap. Berhenti seketika selepas kita bergerak. Dengan keadaan anggota kita tetap sekadar subhanallah. Jadi sunatlah, bacalah apa-apa pun. Zikir untuk rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bacalah. Sempurna 3 kali. Dia panggil bukan sempurna, dia panggil sekurang-kurang sempurna 3 kali. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Boleh baca 11 kali. Tapi itu untuk solat sendirilah. Jangan kalau jadi imam jangan. Imam tak boleh. Imam kena ringankan solat. Cukuplah 3 kali je. Buat 3 kali je. Tak boleh. Jadi kalau kita solat berjemaah, pastikan imam tu kena ringankan solat. Kalau solat bersendirian, sunnahnya panjang. Panjang. Bila ada sahabat nak ikut Nabi pun tak boleh. Lepas Fatihah, bila solat malam, nak ikutlah jadi imam. Jadi makmum Nabi. Nabi pun semayang, baca Baqarah. Sudah Baqarah. Kita nak mufarakah kan sebab salah. Dia jadikan Nabi tu imam. Nak habis Baqarah ni 3 juzuk setengah. Larat tak? 3 juzuk setengah. Habis Nabi sambung je. An-Nisa. Sudah. Ali Imran. Lepas tu An-Nisa. Jadi itu dipanggil sunat. Ada benda yang kita tak boleh nak ikut Nabi. Dia panggil apa? Khususiyah. Khusus bagi Nabi. Ni kita kata sebab Nabi tak buat. Kena ikut apa Nabi buat. Antara ni lah, Nabi buat boleh ikut tak? Bengkok kaki. Kan, kalau dah sampai 6 juzuk 1 rakaat, 7 juzuk 1 rakaat. Tapi itulah sunnah. Sunnahnya bila solat sendiri, panjangkan. Tapi sahabat tu sampai bengkoklah kaki nak ikut Nabi. Ada benda yang kita tak mampu nak ikut Nabi. Okey, itu panggil khususiyah. Okey, jadi rukuk Rukuk ni kita sunat, sunat wajib. Dia panggil rukun wajib, kita tamak-ninah seketika dengan kadar subhanallah. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua, wajib kita tamak-ninah apa dia? Pada i'tidal. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd ada banyak riwayat. Berhenti seketika. Tetap diri seketika. Okey, itu wajib. Dia panggil tamak-ninah.
Tapi saktah sunat. Beza. Tomak ninah wajib. Saktah tadi sunat. Perkara yang sunat. Okey. Tempat yang ketiga, wasujudu. Tempat yang ketiga, wajib kita tomak ninah pada sujud. Sujud 2 kali itulah. Wajib kita tomak ninah dengan kadar subhanallah. Jadi tak payahlah kita sujud subhanallah, bacalah zikir. Baca zikir. Dia solat ni, sepanjang solat tu adalah zikir. Mengingat Tuhan. Sepanjang tu. Lepas tu, kalau boleh, dengan ada waktu dia tu senggang. Dengan senyap. Contoh kan. Sebab tu, takbir pun, kalau contoh kita nak rukuk, jangan takbir dulu. Allahu Akbar, lepas tu barulah kita rukuk. Dia biasa sambil Allah, rukuk je, Allahu Akbar. Maksudnya waktu kita sentiasa dalam keadaan berzikir. Sunat macam tu. Afdalnya macam tu. Yang tak sujud, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ataupun sujud tu Allahu Akbar. Kan dah ada senggang waktu. Sebab tu dalam solat tu, setiap waktu tu adalah zikir. Okey. Tu sujud. Jadi sujud ni wajib tomak ninah. Berhenti seketika dengan sekadar subhanallah. Yang keempat, tempat yang terakhir, wal julusu baina sajdatain. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud pun wajib kita berhenti seketika. Duduk antara sujud, subhanallah, kadar subhanallah, baru sujud sekali lagi. Okey, jadi kalau tengok orang yang tak ada keadaan yang macam tu, tomak ninah terjadi, tak sah solat. Bila kita kata ada solat, hadis Nabi yang mengajar solat tu lah. Kan? Saya tengok nama. Khalaq bin Rafiq rasa. Bila dia datang kepada masjid, dia nak solat, Nabi ada. Semayang. Nabi kata, irji' anta, kembalilah kamu. Sesungguhnya, fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau tu belum solat lagi. Lepas tu semayang sekali lagi. Semayang pun, sampai tu tegur Nabi, Nabi kata samalah. Kembali semula. Sesungguhnya engkau belum solat. Lepas tu kali ketiga pun sama. Last sekali kata pun, sahabat kata pun, ya Rasulullah, aku dah pun tak tahu dah macam mana nak solat. Jadi Nabi pun ajar. Iza kuntum ila solah, fakabbiru, summa qara' ma tayassara minal Quran. Sampailah habis rukuk, sujud. Okey. Tu. Jadi wajib kita tomak ninah lah dalam 4 tempat dalam solat ni. Okey, boleh? Kalau dia tak faham, tanya. Pasti kita tu baca kepada Alhamdulillah boleh. Rabbana Sami' boleh. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal. Dia banyak riwayat, tak ada masalah pun. Dia ada lagi tambahan doa lepas tu. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us sama', panjanglah. Tapi jangan panjang sampai kadar Fatihah. Sebab dia i'tidal ni termasuk dalam rukun pendek. Kalau kita lebih kadar panjang, kadar Fatihah, maka batal lah solat kita. Tu sebab dia rukun yang pendek. Jadi i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Kalau solat seorang pun baca dua-dua. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baca dua-dua. Sebab dia punya dalil solat yang paling utama apa? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Melihat ni dengan makna kamu tahu. Melihat dengan makna kamu tahu. Sebab tu cakap kita kena ikutlah Quran dan hadis solat. Tak perlu ikut mazhab. Tak. Bukan ra'a situ dengan makna melihat. Dia situ dengan makna tahu. Solatlah kamu sebagaimana kamu tahu aku solat. Nak tahu macam mana? Belajarlah daripada mazhab kata macam ni. Dia kaji hadis macam ni, kaji Quran macam ni. Situ. Dia salah faham. Dia kata lihat tu, nak lihat macam mana, Nabi pun dah tak ada. Jadi lihat situ dengan makna tahu. Solatlah kamu sebagaimana kamu tahu aku solat. Jadi bila seorang pun nak baca Sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamd, baca dua-dua. Okey, dia selesailah pada bab tomak ninah. Kita nak masuk apa ni? Sujud sahwi. فصل أسباب السجود السهو 4. الأول ترك بعض من أفعال الصلاة أو بعض البعض
الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع الاحتمال الزيادة. Pasal yang ke-38, sebab sujud sahwi ada 4, iaitu yang pertama, meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad solat atau meninggalkan sebahagian daripada sebahagiannya. Yang kedua, melakukan perkara yang boleh membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja dan tidak batal solat jika terlupa apabila dilakukannya dalam keadaan lupa. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli iaitu bacaan kepada bukan tempatnya. Yang keempat, melakukan rukun fi'li iaitu perbuatan beserta andaian bahawa berlaku penambahan. Okay, masuk pada fasal sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ni pertama sekali kita tahu hukum dia apa. Hukum sujud sahwi tu, hukum dia adalah sunat sahaja. Sunat sahaja. Okay, jadi dia kata faslun asbabus sujudi sahwi arba'atun. Jadi bila kata sebab sujud sahwi tu ada 4 sebab. Ada 4 sebab. Yang pertama, al-awwalu tarku ba'd min al-ab'adis salati aw ba'd al-ba'd. Yang pertama kata musannif meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad. Okay, tengok dia punya apa? Nota kaki. Perkara-perkara yang sunat dilakukan semasa solat dan sunat ditampung dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa. Atau meninggalkan sebahagian daripada sebahagiannya, ataupun meninggal sebahagian daripada sebahagian sunat ab'ad. Jadi kalau ada tertinggal meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad, ataupun sebahagian daripada sebahagian sunat ab'ad, apa perlu buat? Disunatkan bagi kita untuk sujud sahwi. Bukan ni tinggal, dia tak akan terlibat dengan meninggalkan rukun. Sebab bila meninggalkan rukun, wajib datangkan balik rukun tu. Tak boleh kita semata-mata sujud sahwi. Contoh kata-kata kita tertinggal Fatihah pada rakaat yang kedua, solat 3 rakaat maghrib, lepas tu habis salam kita sujud sahwi je. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia adalah rukun. Rukun kita kena datangkan. Lepas pada tu, kena bawakan balik rukun tu, barulah kita sujud sahwi. Dia tak boleh. Tapi kalau tinggal sunat ab'ad, apa dia? Antaranya adalah kunut. Kunut di sisi mazhab Syafi'i adalah sunat ab'ad. Ataupun apa? Ataupun tahiyat awal. Tahiyat awal pun adalah sunat ab'ad. Kalau kita tinggal sunat tu, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Boleh ya? Jadi yang pertama, sujud sahwi ni apa? Sujud sahwi ni adalah disunatkan sebab terjadinya salah satu daripada 4 perkara ni. Sebab terjadi salah satu daripada 4 perkara ni bagi setiap solat. Ataupun terjadi pada 2 sujud. Apa dia? Sama ada sujud tilawah ataupun sujud syukur. Tahu sujud syukur? Sujud syukur ni sebenarnya kebanyakan salah. Sujud syukur ni kita kena angkat takbir, kena ada wuduk. Sujud syukur kena ada salam. Bukannya apa, sumbat gol kita pun sujud. Tak boleh, dia kena menghadap kiblat, kena tutup aurat. Sebab apa? Sujud, 2 sujud ni dia seumpama pada kedudukan solat. Kena ada wuduk, kena angkat takbir, kena sujud, kena salam, menghadap kiblat, tutup aurat kena. Sebab tu. Jadi kalau ada yang tertinggal dalam tu, perkara yang sunat ab'ad, maka disunatkan sujud sahwi. Yang tak ada sujud sahwi bila? Pada solat jenazah sahaja. Solat jenazah tak ada sujud sahwi. Solat pun tak ada sujud ni. Dalam solat tu sendiri tak ada sujud. Okey. Jadi yang pertama tu apa? Yang pertama tu mestilah disunatkan sebab terjadinya kita meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada sebahagian sunat ab'ad. Sama ada kalimah, perkataan ataupun huruf dalam sunat ab'ad walaupun sengaja. Disunatkan sujud sahwi. Contoh sunat ab'ad
dalam tahiyat akhir kena selawat ke atas keluarga Nabi. Kan? Wa ala alihi itu keluarga Nabi. Kita tinggal kalimah tu. Sunat sujud sahwi atau meninggalkan sebahagian kalimah dalam sunat ab'ad, ataupun selawat dalam kunut pun adalah sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ni contoh kunut. Berdiri masa kunut itu sunat ab'ad. Membaca kunut itu pun sunat ab'ad. Membaca selawat dalam kunut itu pun sunat ab'ad. Kita meninggalkan selawat, maka sunat sujud sahwi. Jadi kunut ni apa kunut? Kunut ni adalah himpunan doa dan juga pujian. Kunut ni adalah himpunan doa dan juga pujian. Dia ada kata semayang dekat apa? Kita semayang kat Mekah macam tu. Imam ni bukan mazhab Syafi'i. Dia tak baca kunut. Boleh tak kita baca? Kita boleh lah baca. Baca kejap. Himpunkanlah. Baca je satu pujian, satu doa. Lepas tu tambah selawat. Selesai kunut. Contoh apa? Doa kita apa? Allahumma ghafirli zunubi. Satu doa. Wallahu ghafurur rahim. Dah selesai. Kunut tu. Tambah selawat. Sujud. Tak payah dah itu sujud sahwi. Sebab apa? Dia adalah himpunan doa dan juga pujian tambah selawat. Kunut lah nama dia. Cuma wariknya yang kita selalu baca tah. Warik daripada Nabi tu. Yang kita selalu baca tu. Tapi asal dia adalah himpunan doa dan juga pujian. Cukup lah. Allahumma ghafir li zunubi wallahu ghafurur rahim. Puji Allah dah. Cukup ada syarat dia. Tambah wasallallahu alaihi tambah selawat. Sujud. Kunut dah tu. Kunut dah tu. Selesai dah kunut tu. Jadi meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad. Jadi disunatkan ke atas kita untuk sujud sahwi. Okey, jadi sunat untuk sujud sahwi kena tahu dia adalah perkara yang wajib mutaba'ah, wajib ikut imam pada buat dia, dan tak wajib ikut imam pada meninggalkan dia. Faham? Jadi kalau imam tu ada tertinggal sunat, jadi bila tu habis beri salam, imam akan sujud sahwi. Jadi makmum wajib ikut. Wajib mutaba'ah, wajib ikut imam tu. Sebab apa? Dia adalah sujud sahwi ni adalah sujud yang wajib ikut pada buat dia, tak wajib ikut pada tinggal dia. Maksudnya apa? Bila ada imam yang tertinggal sebagai daripada sunat ba'ad, patutnya sunat dia sujud sahwi. Lepas beri salam, lepas habis tahiyat akhir, dia tak sujud. Dia beri salam, imam tu. Padahal dia tertinggal tahiyat awal tadi. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni sebagai makmum tak wajib ikut pun. Boleh kita sujud lepas tu. Boleh kita sujud lepas tu. Sebab apa? Sebab kita dah putus dengan imam pada Assalamualaikum. Putus lah. Kita dengan imam. Habis lah. Lepas tu kita sujud lah. Tapi satu masalah, bila nak sujud sahwi kena niat. Kena niat. Kalau tidak, tak sah solat kita. Sebab apa? Sebab sujud sahwi ni rupa dia seumpama rukun. Sujud kan seumpama rukun. Jadi kalau kita buat tanpa niat ibadat, kita menambah rukun. Jadi kena niat. Untuk makmum yang contoh tadilah, bila makmum dah keluar daripada imam, maknanya imam beri salam, dia tinggal sujud sahwi. Jadi makmum ni disunatkan sujud, dia tak perlu ikut pun. Sebab apa? Dia tak wajib ikut pada meninggalkan. Tapi bila dia dah, imam tu dah beri salam, dia tu nak sujud. Maka dia kena niat. Tapi kalau imam tu buat sujud sahwi, imam tu buat sujud sahwi, kita wajib ikut. Tu tak perlu niat apa. Sebab kita wajib ikut. Tapi imam tu wajib niat. Kena niat. Kalau kita solat sendiri, kita kena niat. Kalau kita ikut imam, tak wajib niat. Cukuplah kita ikutlah imam. Sebab dia adalah sujud yang wajib ikut pada buat, tak wajib ikut pada tinggal. Dia tak macam sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Sujud sejadah. Hari Jumaat tu. Yang baca surah sejadah tu. Sebelum Tajafar tu, imam pun sujud. Wahum la yastakbirun. Wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Kita pun sujud. Wajib kita ikut. Sebab apa? Sujud tilawah ni adalah perkara yang wajib ikut pada buat dan wajib ikut pada tinggal. Tapi kalau imam tak buat, kita kena wajib ikut tak buat.
Sebab dia adalah sujud tilawah ni wajib ikut pada buat dan wajib ikut pada tinggal. Dia tak macam sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau ikut imam wajib ikut pada buat, tak wajib ikut pada tinggal. Kalau imam tinggal beri salam, kita boleh sujud sahwi. Boleh sujud sahwi. Tak ada masalah, tapi kena niat lah nak sujud sahwi. Sujud berapa kali? Sujud 2 kali. Nak baca apa? Bacalah apa pun. Baca macam sujud biasa pun boleh. Subhanallahil a'la pun boleh. Sebab dia tak ada warid betul. Ataupun diam saja boleh dengan kadar subhanallah. Ataupun baca subhanallah la yanamu wala yashu. Okey, boleh ya? Tu. Ya saya. Guna bahasa Malaysia? Niat. Niat ni lintas hati je. Nak sujud. Niat kita memang nak sujud. Nak sujud sahwi. Bukanlah kata sahaja kau sujud sahwi, tak perlu. Nak sujud sahwi cukup lah. Yang penting ada niat kita nak buat. Tak ada lah kita tiba-tiba je sujud. Tiba-tiba kita sujud, tak boleh lah. Sebab dia rupa macam rukun. Jadi kena niat. Kalau tidak, ibadat kita menambah rukun. Menambah rukun tak sah. Niat ni tak adalah kata saja kau nak sujud sahwi, tak cukup lah nak sujud sahwi. Niat nanti memang nak sujud sahwi. Okey, sujud, tak ada masalah. Kena ada niat Okey. Itu yang pertama. Fasa yang pertama, tempat yang pertama. Okey. Antara dia apa? Tahiyat akhir, tahiyat awal. Tahiyat awal pun termasuk dalam sunat abaid. Duduk tahiyat awal tu sunat abaid. Bacaan dalam tahiyat awal tu pun sunat abaid. Kalau kita tinggal bacaan, duduk saja, duduk tahiyat awal saja, tak baca apa-apa, pun kena sujud sahwi. Sebab bacaan dalam tahiyat awal tu adalah sunat abaid. Dan bacaan tu akan jadi rukun dalam tahiyat akhir. Dan akan jadi sunat abaid dalam tahiyat akhir bila? Selawat ke atas keluarga Nabi. Selawat ke atas keluarga Nabi tak termasuk dalam tahiyat awal. Dan ada setengah pendapat kata apa, siapa baca selawat ke atas keluarga Nabi dia dalam tahiyat awal, disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Disebab dalam masalah ni, memindahkan ni pada yang pada yang ketiga ni, memindahkan rukun. Ada setengah lah pendapat. Okey, yang kedua, kata musannif, as-sani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan perkara yang boleh membatalkan solat jika dilakukan dengan sengaja, dan tidak batal solat jika terlupa apabila dilakukannya dalam keadaan lupa. Jadi perkara tu kalau kita buat dengan sengaja, maka batallah solat kita. Tapi kalau kita buat perkara tu dengan tak sengaja ataupun terlupa, maka solat tak batal tapi disunatkan sujud sahwi. Contoh dia apa? Contoh dia makan dengan sedikit. Makan sedikit. Cuma makan sedikit. Ada sisi-sisi makanan kita makan. Sengaja. Batal solat. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Jadi perkara itu kalau kita buat dengan tak sengaja, disunatkan sujud sahwi juga. Boleh ya? Buat dengan sengaja. Ada perkara yang sujud sahwi ni pun ada perkara kalau kita sengaja buat. Dia tak masuk dalam perkara yang kedua lah. Yang pertama tadilah. Walaupun kita sengaja tinggal. Sengaja tinggal sunat abaid, pun sunat sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi, makna sahwi ni lupa. Tapi dia dah jadi nama dah. Nama sujud lupa. Sebab apa? Sebab kita sujud ni kebiasaannya sebab lupa. Kebiasaannya sebab lupa. Ada setengah imam teruk sangat lah ni. Dia sujud sahwi ni dia nak cover balik apa yang buat kurang sebelum salam tu. Tapi ada sujud 2 kali je lah. Tapi lepas sujud tu lupa lagi. Sujud sahwi tu lupa. Imam ni teruk sangat tadi. Jadi imam semayang ada tertinggal lah. Tahiyat awal. Semayang sebelum beri salam sujud sahwi. Sujud 2 kali. Lepas tahiyat lah. Lepas tahiyat sujud 2 kali. Bangun tahiyat lagi. Sudah imam ni lupa tahiyat lagi. Dia dah menambah tu. Tahiyat lagi. Dah habis dah. Dah habis tahiyat. Silap ke. Jadi nak sujud lagi sekali ya. Sebab lupa tu. Tak perlu. Beri salam lah terus. Sebab kita dah taskhirkan dia. Kaedah pun dah kata kita dah benda tu walaupun terjadi lepas daripada sujud pun
lupa tu masih cukup lah dengan sekali tu je lah. Tak perlu kita ulang lagi. Tu kalau macam tu imam tu tegur sangat dah tu. Lepas sujud 2 kali, tahiyat lagi. Tu pun tak perlu. Kita nak ulang sujud sahwi. Okay, yang kedua ni tahulah perkara yang kalau kita buat dengan sengaja batal. Tapi kalau kita buat dengan tak sengaja tak batal. Kalau kita buat dengan tak sengaja disunatkan ke atas kita untuk sujud sahwi juga. Contoh apa? Contoh makan yang sedikit ataupun bercakap dengan yang sedikit. Tak batal solat kalau tak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Tapi tak sengaja. Habis salam. Okey. Tahiyat kau lupa. Dia macam ni. Sujud sahwi kita kena buat sebelum beri salam. Kecuali ada tempat yang kita boleh buat selepas salam. Antaranya tempoh masa kita tu tak lama. Lepas beri salam tertinggal lah. Boleh lagi. Tapi kalau dah lama sangat tak boleh dah. Dah sampai macam tadi maghrib, la ilaha illallah dah 10 kali, Allahumma ajinna dah 7 kali. Tak ada dah lah. Tak apa, selagi pun tentu sunat. Jadi tak apa, boleh lah. Dan syarat dia jangan kita berhadas. Lepas kita beri salam masih ada wuduk. Lepas tu tempoh masa dengan salam kita tu tak lama. Boleh. Sebab sama Nabi pun pernah lupa solat yang 4 rakaat, Nabi solat 2 je. Beri salam. Kisah Zuliyadain ni. Dia beri salam. Lepas tu sahabat macam pelik lah. Nak tegur orang, sebab salah. Adalah tuan sahabat tanya, ni solat dah dipendekkan kan? Ataupun engkau lupa ya Rasulullah? Aku tak lupa. Dan solat tak dipendekkan. Tak, engkau solat 2 rakaat ya Rasulullah. Rasulullah pandang. Sahabat lain, betul ke apa dia kata? Betul. Nabi pun tambah lagi 2. Dah beri salam lah tadi, tambah lagi 2. Tu. Mak kata jarak tempoh tu tak lama, boleh. Boleh Okey. Bagaimana caranya kalau terlupa baca Al-Fatihah awal rakaat dan teringat ketika nak habis solat? Terlupa Fatihah. Dia macam ni, dia rukun. Rukun ni kita kena bawa balik. Kerana rukun wajib kita bawa balik. Ni dah isyak, kita tutup dulu sekejap. Dia bila rukun kita tertinggal, wajib kita buat balik benda tu. Contoh, dia dah solat pada rakaat yang dia dah rukuk, terlupalah Fatihah tak baca. Wajib dia berdiri balik baca Fatihah. Baca Fatihah lepas tu rukuk semula. Sebab tu adalah rukun. Dan apa yang terjadi di antara Fatihah dengan yang sampai yang dia buat tu tak dikira. Katakanlah dia tengah solat pada rakaat kedua dan pada tu rukun yang sama. Baca Fatihah. Dia ingat pada rakaat pertama tak baca Fatihah tadi. Jadi Fatihah pada rakaat kedua tu akan jadi rakaat pertama. Buatlah. Sampai 4 dia kira rakaat pertama. Sebab dia adalah rukun. Jadi antara Fatihah yang pertama tadi dengan Fatihah kedua, apa yang terjadi rukuk, sujud semua tu tak dikira. Sebab dia rukun. Contoh, dia kata dah sujud, tak rukuk lagi lah. Apa pula? Kena balik semula, berdiri tegak, rukuk. I'tidal, sujud. Sebab dia rukun. Lepas pada tu, tahiyat akhir, barulah kita sujud sahwi. Sebab lupa tadi. Tu. Boleh ya? Ataupun kalau kita lupa rakaat apa sama, itu termasuk dalam perkara keempat tadi. Ziyadah. Sebab kita baca 2. Lebih tu satu hari baca. Yang keempat tadi, bila ada ihtimal, kemungkinan lebihnya rakaat. Contoh kita solat zuhur. Ini rakaat berapa? 3 ke 4. Jadi wajib kita ambil al-yakinu la yuzalu bisyak. Mesti ambil yang yakin. Ini rakaat ketiga ke keempat. Mesti ambil 3. 3 yang kita yakin. Tambah 1 lagi, 4. Jadi masa kita tambah tu, boleh jadi ihtimal lebih. Boleh jadi yang kita buat 3 tadi adalah yang keempat dan boleh jadi 5. Itu pun antara sebab kena sujud sahwi. Ihtimal, boleh jadi yang kita ni terlebih rukun. Sebab ni kita kena ambil yang yakin. 3 ke 4 ni rakaat berapa lah? Tak ingat lah. 3 ke 4. Wajib ambil 3. Tak boleh ambil 4, ambil 3. Sebab 3 tu kita yakin. Yang 4 tu yang kita ihtimal. Jadi ambil 3 tambah 1 lagi. Lepas tu nanti sujud sahwi. Sebab apa? Boleh jadi itu adalah rakaat yang ke-5.
Boleh tak solat 5 rakaat solat Zuhur? Boleh lah kalau tak sengaja. Tak sengaja. Sebab lupa ke, tak salah. Ada macam tu. Kita ni sebab sujud sahwi ni jangan buat, betul tak? Jenis kita, silap. Apa? Batal solat semula. Haram. Haram sebab apa? Kita membatalkan ibadat. Wala tabtulu apa dalam Quran. Janganlah kamu membatalkan kamu punya amalan. Tabtul a'malakum. Tak boleh Sebab tu kalau kita buat macam tu, itulah yang syaitan suka. Syaitan suka benda tu. Jadi antara sebab apa sujud sahwi untuk menghina syaitan yang lupakan kita. Nabi ni dia tak lupa sebenarnya. Benda tu Nabi buat tu terjadi perkara tu untuk mengajar syariat bahawa adanya sujud sahwi. 5 kali Nabi pernah terjadi lupa tu lah untuk mengajar syariat adanya hukum sujud sahwi. Boleh? Ada ke lain? Ya saya. Imam meninggal? Saya tak tahu. Imam meninggal? Imam meninggal? Nanti kena ada yang ganti, kena ada yang naik. Saya tak tahu pula. Nanti saya tengok. Itu dah menambah rukun. Itu dah jadi menambah rukun. Tak boleh macam tu. Boleh batal lah. Menambah rukun dengan sengaja batal. Untuk tak boleh. Kalau macam tu dia dah jadi tambah rukun. Ada lagi yang lain? Jadi macam tu lah. Sonok. Ajar ada soalan? Tak ada. Okey. Macam tu. Okey, kata ada nanti kita sambung pada nanti ketiga lah. Apa dia ketiga tadi? Memindahkan rukun qauli. Bacaan kepada bukan tempatnya. Okey, ni kita cerita seringkas. Memindahkan rukun qauli ni maksudnya rukun qauli tu bukan pada tempat dia ke selain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Kalau pindah takbiratul ihram ataupun salam, hukum dia batal solat. Selain tu, contoh kita baca Fatihah dalam tahiyat, boleh tak? Solat tu tak ada kata batal, tapi sebabkan kita pindah rukun tu, kena sujud sahwi. Ataupun baca tahiyat dalam diri, sujud sahwi. Sebab apa? Bukan tempat dia. Itu secara ringkas lah. Yang keempat, melakukan rukun fi'ali, perbuatan berserta andaian bahawa berlaku penambahan. Yang saya cerita tadi lah, dia syak sama ada 3 ataupun 4. Dia kena ambil 3, lepas tu tambah lagi 1 4, dan 4 tu boleh jadi ihtimal yang kelima sebenarnya. Dia panggil ada andaian. Andaian lebihnya rukun. Jadi lepas pada tu, lepas kita solat tu, sujud sahwi. Sunat sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau nak buat lepas salam, terlupa juga tadilah. Kena tempoh masa jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kalau lama tu tak boleh lah. Sunat je lah. Jadi kita sebut tadi, jadi sujud sahwi ni tak wajib. Kalau ikut imam, wajib turut pada imam yang buat, dan tak wajib ikut pada imam yang meninggalkan dia. Lepas imam beri salam, kita nak sujud sahwi boleh, tak nak sujud pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak wajib ikut pun kalau imam tinggal. Tapi kalau imam buat, wajib buat. Kata tak sah, wajib ikut. Imam pun sujud sahwi sebab dia tertinggal sunat abad. Contoh, kita pun kena sujud sekali. Kena sujud sekali. Kalau kita lepas imam beri salam, kena niat. Ingat, kena niat sujud sahwi. Sebab kenapa? Dia adalah umpama rukun. Imam tak buat, kita nak buat, kena niat. Sebab tu bila imam beri salam, kita dah terpisah dengan imam pada Assalamualaikum. Kum tu dah terpisah. Lepas tu datang seorang ni, dia ikut imam 4 rakaat. Lepas dia datang seorang ni, imam dah beri salam dah, habis salam yang pertama. Kita pun dah boleh lah nak beri salam pun boleh. Cuma sunatnya kita tunggu sampai habis salam yang kedua imam. Datang seorang tu, imam beri salam pertama dah habis lah. Dia pun nak buat apa? Dia pun nak niatkan jadi makmum pada yang makmum tadi. Boleh lah, sebab dia dah tak jadi makmum dah. Dia pun kata takbir,
jadikan imam, imam tu beri salam. Dapatlah fadilat Jumaah. Boleh. Selagi mana makmum tadi tak beri salam, imam beri salam, dah putus kita punya ni lah, Jumaah tu. Boleh lah. Kalau kita tak ada dah, biarlah dia beri salam, kita buat Jumaah baru lah. Kalau ada orang, kalau tak ada orang, kita seorang nak dapat fadilat tu, angkat takbir, selagi mana dia tak beri salam, selagi mana tak habis kom tu, boleh. Boleh dapatlah fadilat. Tak semestinya kena duduk. Imam tu, contoh dia tu duduk tahiyat akhir. Imam beri salam, Assalamualaikum, dia pun dah putus dah. Kita angkat takbir, niat je jadi makmum dia. Allahu Akbar, dia pun beri salam. Fatihah, tak payah turun. Yang penting kita dah dapat pahala Jumaah tu. Tak perlu pun kita turun kalau tak sempat. Angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun beri salam, Assalamualaikum. Tak ada kita nak turun, tak payah. Assalamualaikum, kita pun terus sembahyang macam biasa. Tapi kita ada lah fadilat berjumaah tu. Dapatlah pahala berjumaah tu. Daripada kita solat sendiri. Tu beza dia. Kelebihan lah. Okey, boleh Dalam keempat-empat sebab sujud sawi. Keempat-empat sujud sawi. Keempat sebab sujud sawi. Aha. Pada sebab yang ketiga dan keempat ada sebut pasal rukun qauli dan fi'li. Kenapa tak ada pertama atau kedua, tak ada tambah pasal rukun qalbi. Qalbi tak ada. Qalbi ni tak libatkan di hati je. Niat masa takbir tu. Tu je. Kan kita niat solat masa sujud. Tak ada. Dia tak libat pun rukun qalbi. Dia hanya rukun fi'li dengan rukun qauli sahaja. Dia hanya sujud sawi ni panjang pembahasan dia. Ada lagi. Tapi ni yang 4 ni yang kita tahulah. Sekadar paling mudah. Dia ada benda yang sunat. Kalau pindah sunat. Adalah pembahasan dia. Dan kalau contoh yang kita kata tadi, buat dengan yang kedua tadi kan. Kalau buat dengan sengaja batal. Kalau kita buat dengan tak sengaja tak batal. Kalau kita buat dengan tak sengaja disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau kita buat dengan sengaja ataupun tak sengaja tak batal, maka tak perlu sujud sahwi. Contoh apa? Kita melangkah. Melangkah tak lebih 3 kali berturut-turut. Contoh ada seorang yang batal, makmum yang batal, orang belakang pun naik ke depan 2 kali langkah. Itu buat dengan sengaja, buat dengan tak sengaja pun tak batal solat. Tapi tak perlulah lepas tahiyat nak sujud sahwi, tak perlu. Sebab itulah perkara yang buat sengaja pun tak sengaja pun tak batal. Yang dimaksudkan mesti sujud sahwi ni buat dengan sengaja batal perkara tu, dan kalau kita buat tak sengaja tak batal. Baru disunatkan sujud sahwi. Boleh faham contoh kita pun nak naik ke depan. Kosong sebab apa? Makmum tu batal. Dia pun keluar, kita pun langkah ke depan. 2 kali langkah. Tak. Itu perbuatan 2 kali langkah tu, tak lebih 3 kali berturut-turut tak batal. Buat sengaja pun tak batal, tak sengaja pun tak batal. Jadi tak perlu sujud sahwi. Tak disunat pun. Tak ada masalah. Sebab kita kata dah, hukum sujud sahwi sunat. Hukum sujud sahwi sunat. Jadi apa-apa saja perkara 4 ni adalah disunatkan untuk sujud sahwi. Disunatkan. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Kalau buat baguslah. Kalau ada yang lupa tu dia nak tampung balik. Ataupun antaranya hikmah dia nak menghina syaitan lah yang buat lupa. Tu. Kita selalu, saya pun selalu je, nanti lupa nak sujud sahwi. Tak nak sujud tu bisa salah tu. Nak sujud tu pun dah lupa lah. Tu. Sebab kita jangan buat ni. Jadi kalau tu praktikal dia. Sujud sahwi kalau kita jadi makmum, ingatlah dia perkara tu wajib ikut wajib ikut imam. Pada buat tapi tak wajib pada meninggalkan. Okey, nanti kita sambung kemudian kat kita lah Ustaz Tariq. Kita sambung akan datang minggu depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.